وسائر الخلان يا ربنا اعترفنا بأننا. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar tak sebenarnya suara? Kalau dengar boleh komen sikit dekat chatting. So kita baru ada 2 orang. Okay. Ubah lighting sikit. Okay, kita start . Saya nak record je. Oh dah record dah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. InsyaAllah kali ini adalah kali yang ke-7 sebenarnya kita punya Zoom meeting. So sebelum ni dah banyak topik-topik yang saya dah sentuh lah. Kalau macam ahli-ahli grup yang terlepas, sesi yang lepas, boleh tengok balik dalam grup Telegram, channel Telegram video. Ini kalau siapa-siapa yang perasan, nama channel tu adalah channel video syllabus Easy Pro Trimatic Secret Group. Dia punya link dia memang ada dekat grup utama Facebook, dekat dalam grup utama Facebook yang Easy Pro Trading Method Secret Group tu, ada link kat dalam tu. Bahagian announcement. Kalau tengok yang ahli baru ni kan, yang ahli baru wajib baca tu, yang announcement tu, tekan je see more, kat bawah tu ada channel video syllabus di Telegram. So klik yang ni akan terus masuk dalam ni lah, channel video syllabus. Okay, so dalam ni saya dah nak cakap susun balik pun tak juga, tapi saya letak balik semua video-video yang saya dah rakam untuk ahli-ahli grup tengok balik lah. So kalau nak pergi paling atas sekali, tekan je yang pin message ni. Tekan pin message, dia akan pergi yang paling atas sekali daripada awal channel ni diwujudkan Ogos 31, 2018. So boleh scroll balik ke bawah lah. So boleh tengok lah semua yang dari awal. Tengok balik semua sampai yang latest. Yang sebelum ni Zoom meeting group Wave Traders 30 Mei hari tu, iaitu yang ke-6. So sekarang ni yang ke-7 lah. So dalam Zoom meeting ni actually banyak benda-benda yang saya kupas balik. Ada yang daripada video syllabus yang saya kupas balik, dan ada yang barulah saya tambah. So better dengar balik lah. Okay. Dah berapa orang ni? Sekejap saya tengok. Okay, kita dah ada lebih daripada 3 orang. So saya teruskan kepada topik hari ini. Jadi insya-Allah hari ini saya nak sentuh berkenaan dengan kita nak masuk tajuk baru sebenarnya. Kita nak masuk tajuk chart mastery. Tapi sebelum saya masuk kepada tajuk baru tu, saya nak buat revision balik. Kita tunggu dia loading sekejap. Boleh nampak skrin ni. Sebab saya set up kan 3 skrin kan. So sekarang skrin yang pertama saya menghadap yang depan. Ada skrin sebelah kanan saya, skrin sebelah kiri saya. So saya sharekan dia punya skrin-skrin. Okay. Yang ni yang pertama. Yang first lah, skrin utama yang saya pakai. Lepas tu ada skrin yang kedua. Yang sebelah kiri ni dia tunjuk M+ punya platform. So senang kalau nak trade kan, yang M+ platform ni kita biar jadi open. Yang skrin yang first tu saya gunakan untuk tengok chart lah. Tengok trading view punya chart. Lepas tu skrin yang ketiga. Skrin yang ketiga ni, yang ni saya letak apa-apalah. Nak letak chart pun boleh, nak buka music ke apa ke. Okay, so
kita terus kepada skrin yang pertama dulu. Okey. So sepatutnya kalau berdasarkan rangka silibus yang ada dalam grup ni, dalam total lah keseluruhan silibus yang ada dalam grup ni, basically saya dah cover almost nak cakap 100% pun tak juga, sebab ilmu teknik analisis ni terlampau besar kan, terlampau banyak. Cuma apa yang saya tahu lah kan, apa yang saya tahu almost dah 99.9% lah saya dah share apa yang saya tahu. So tak ada dah benda yang saya tahu yang tuan-puan tak tahu. Macam tu lah. Kecuali dari segi emosi, dari segi pengalaman. Itu je lah. So dari segi teorinya, apa yang saya share hari-hari kat dalam grup tu, itulah benda yang saya sendiri buat lah sebenarnya. Okay. Mungkin tuan-puan yang ada pengalaman yang lebih dari saya lagi ataupun ada kemahiran yang lebih, skill yang lebih, mungkin lebih berjaya sebenarnya. Macam itulah sebenarnya kan. Sebab kalau cikgu-cikgu dekat sekolah kan, mereka mengharapkan dia punya student lebih berjaya daripada dia kan. Sebab cikgu ni dia punya career adalah cikgu. So dia mengharapkan dia punya student dia jadi something else yang lebih hebat lah kan. Kalau macam cikgu sekolah, dia nak anak murid dia jadi doktor ke, lawyer ke, engineer ke. Ada juga yang nak anak murid dia jadi cikgu kan. Tapi kebanyakan ni nak lebih lagi. Mungkin jadi Perdana Menteri ke kan. Tapi kalau nak jadi menteri tak perlu ada education. Tak lepas SPM pun boleh ikut. Okay. Okay. So sama juga macam saya kan, unofficially bolehlah nak panggil cikgu kan. Tapi saya nak ahli-ahli grup lebih berjaya, tapi berdasarkan ilmu-ilmu dan teknik-teknik yang telah dipelajari dalam grup lah sebenarnya kan. So sekiranya tuan-puan dapat follow step by step daripada awal sehinggalah akhir, dan kalau ada masa boleh join dalam grup discussion dekat Telegram, sebab setiap hari memang kita setiap hari on. Dan kalau masa trading days pun memang setiap hari saya ada share chat-chat kalau saya sempat lah. Ada masa yang saya tak sempat, saya tak dapat nak share. So dari situ actually kalau orang cakap kita tak ada live trading, sebenarnya kita sedang buat live trading sebenarnya, dan almost every day, sebab live trade ni tak semestinya online bercakap macam ni kan. Sharing chat on time itu adalah live trade sebenarnya. Okay, so rangka apa yang kita dah belajar sebelum ni dalam topik yang besar dia adalah stock mastery. So dalam stock mastery itu saya dah bahagikan kepada 3 bahagian: platform mastery, chart mastery dan emotion mastery. Boleh tak saya nak pergi ambil air sekejap? Okay, minta maaf. Okay, sekarang okay sikit. So actually kalau sekiranya kita belajar teknik analisis yang proper kan, yang proper sebenarnya dia tak adalah pembahagian macam ni. Pembahagian macam ni adalah berdasarkan saya punya pemerhatian dan saya nampak keperluan yang kita perlu fokus. Pertama sekali, kena fokus betul-betul dekat platform mastery. Sebab kalau kita tak mahir menggunakan platform, actually kita agak terkial-kial lah sebenarnya untuk trade. Sebab platform tu sendiri, yang platform ni sendiri adalah tools ataupun alat yang amat penting untuk kita gunakan untuk trade. Sebab dekat situlah kita nak masukkan modal. Lepas tu bila modal dah ada kat dalam tu, kita nak pilih counter apa kita nak beli. Dan bila kita dah beli, kita nak tahu bila kita nak jual. So once kita dah jual,
kita nak dapatkan balik modal kita kan, ataupun modal dengan profit. So kita nak withdraw. So benda-benda tu semua dah ada kat platform dah sebenarnya. So and then perkara yang paling penting dekat platform tu adalah macam mana kita nak decide counter apa yang ada potensi untuk kita pilih dan beli. So even kita tak tengok chart lagi, macam kita decide nak beli kan, tapi kita belum tengok chart, dekat platform tu sendiri pun kita dah boleh decide dah sebenarnya. Adakah counter tersebut mempunyai ciri-ciri yang bagus untuk kita trade ataupun tak. Seperti mana yang saya dah terangkan sebelum ni lah, berdasarkan platform tu sendiri, kita dah boleh tengok dia punya jumlah transaction dia berapa, volume dia berapa, lepas tu dia punya wave dia. Kalau wave yang dekat ticker chart tu, actually saya dah ulas sebelum ni. Secara generally saya dah ulas berkenaan dengan Elliott wave kan. So daripada Elliott wave tu kita pergi lebih detail kepada ticker chart punya wave. So ticker chart punya wave ni dia lebih spesifik lah sebenarnya. Cumanya dekat ticker chart punya wave tu kita tak dapat lah nak masuk ke indikator. Saya ingat saya tarik je platform ni, saya tarik letak kat sini. Senang nak tekan. Okay. Sikit lagi mudah kan. Okay. So ada yang tak join. Okay, sorry. So hari ni saya nak buat revision sikit je berkenaan dengan ticker chart punya wave sebelum kita pergi kepada topik yang lebih besar, iaitu chart mastery. So yang ticker chart ni pun saya dah share hari tu. Yang Elliott wave ni pun, natural price movement pun kita dah share. Wave fractal kan, fractal kalau boleh kena ingatlah fractal tu apa. Kalau tak tahu ataupun belum pernah dengar fractal tu apa, boleh tengok balik. Sebab dalam video syllabus actually saya dah share lah sebenarnya. Kalau fractal tu dia ada dekat chart pula. Dia ada dekat video Elliott wave. Bill William pun ada fractal. Elliott wave theory part 1 pun ada. Elliott wave theory part 2 pun ada. Okay. Dan alhamdulillah setakat ni setiap video ataupun setiap teknik yang saya share, saya tahu dan saya ingat satu persatu. So kalau tuan-puan tanya, mungkin ada juga masa yang saya kena rujuk balik video, tapi most of the time saya tak perlu rujuk balik video tu sebab saya dah tahu apa benda yang saya share. So cepatlah saya jawab kan. Tapi sebaik-baiknya kalau boleh tuan-puan ambil masa, luangkan masa sedikit-sedikit pun tak apa, sebab grup kita kan saya dah bagi tahu kan, kita macam grup ni kan bayar sekali je seumur hidup. So selagi hidup insya-Allah ada masa. So masa tu gunakan sebaik mungkin, ambil sikit masa yang ada, study sikit-sikit. Kalau boleh cuba habiskan silibus yang ada dari awal, dari nombor 1 sampailah bawah sekali. Insya-Allah tuan-puan akan ada sedikit sebanyak pertambahan ilmu lah kan, daripada kalau kita start very macam betul-betul kosong, akan ada pertambahan ilmu sikit. Kejap ada orang call. Hello. Salam. Ya. Saya ada live Zoom meeting habis pukul 11. Boleh letak dekat guide. Nanti saya ambil. Zoom meeting. Public. Nanti saya call balik lah. Saya ada meeting sekarang. Okay, Assalamualaikum. Sorry.
Banyak pula gangguan ni kan. Minta maaf. So okay, sebelum kita pergi dekat bahagian revision yang mana dia punya chat tu tak muncul pula kat sini. Tak apalah. Ada kat sini. Okay, kalau ada soalan boleh tekan dekat chat. Kalau ada soalan boleh tulis dekat chatting. Okay. So kita pergi terus kepada ticker chart. Apa yang menariknya berkenaan dengan ticker chart ni sebenarnya, pernah saya ada seorang ahli group jugalah yang cakap, guru dia cakap, saya tak kenal lah guru dia tu, ticker chart ni mewakili chart selama setahun. Basically tak adalah macam tu. Saya tak setuju sangat macam tu. Dia actually ticker chart ni kalau kita belajar kan, dia adalah fractal. Fractal ni adalah kalau kita tengok dia punya maksud dia adalah satu structure yang membentuk struktur yang lebih besar yang sama dengan struktur tersebut. Itu dari segi secara mudahnya lah kan. So macam ticker chart ni adalah satu fractal, dan fractal ni sebenarnya dia boleh terbentuk dengan lengkap dalam masa sehari pada ticker chart. Tapi dalam time frame yang lebih besar pun dia boleh membentuk fractal yang sama, yang sebiji lah, sebab fractal kalau Elliott wave ni dia adalah bukan sebahagian, dia adalah fractal yang akan membentuk bentuk yang sama dengan time frame yang lebih besar. Kalau siapa-siapa yang ingat dalam video syllabus yang Zoom meeting yang nombor berapa tu? Nombor 3, nombor 4 ke atau nombor 5 macam tu. Yang saya ada terangkan berkenaan dengan gelombang air. So konsep gelombang air ni dia menjelaskan lagi macam mana cara kita nak faham macam mana fractal tu bertindak sebenarnya. Okay. So apa yang berlaku dekat ticker chart ni, dia bentuk yang sama dengan apa yang berlaku dekat time frame yang lebih besar. Dan dekat ticker chart ni actually kita dah boleh cakap dia dah complete. So dia dah complete pembentukan tu dalam sehari, daripada jam 9 pagi sampai jam 5 petang. Sebagai contoh, contoh macam K1. Okay, kita tengok K1. Dia bermula dari sini, kosong, dia naik buat 1. Actually 1 dia ni sama ada kat sini boleh, tapi sini macam tak logik lah sebab dia kena ada subwave kan. 0, 1, 2 dekat situ. So secara mudahnya, kalau tak faham asas kepada Elliott wave tak ada masalah. So boleh rujuk balik video-video yang saya dah terangkan sebelum ni. So saya just nak tunjuk dia punya cara nak tengok wave secara laju-laju lah. So sebab kita nak pergi kepada topik yang seterusnya, iaitu chart mastery. Okay, dia macam ni. Apabila jangan tengok yang sebelah sini dulu. Sebelah sini, sebelah petang tu kan. Agak je kita masih sebelah pagi tu sebelum pukul 11. Okay. So that's why kalau macam untuk intraday, saya dah pernah bagi tahu kan dalam group sebelum ni, untuk intraday sebaik-baiknya kalau kita nak entry di antara jam 9.30 sehinggalah sebelum pukul 3. Kenapa sebelum pukul 3? Sebab mengikut natural punya ticker chart wave pattern, pukul 3 adalah ending kepada wave 3. Okay? Pukul 3 adalah ending kepada wave 3. Most of the time lah kat sini lah. Most of the time. Tak semestinya dia follow betul, tapi secara general idea-nya dia macam tu. Okay. So once kita dah tengok dia punya starting, kepala dia pun actually kita dah tahu dah ke mana arah tuju dia. Sebab sebelum ni pun saya ada terangkan berkenaan dengan bukan konsep lah kan, macam saya panggil dia kepala kucing kan. Contoh let's say kalau ada pintu ni, anggap ni pintu, lepas tu pintu tu terbuka. So let's say kalau kita nampak ada kucing kat belakang dinding kan, ni dinding lah. So apa yang kita expect dekat belakang pintu tu, kat belakang dinding tu? Obviously
kita nampak dia punya badan dia lah kan. Kalau kita tengok kepala dia, actually kita dah tahu dah kat belakang dinding tu adalah badan kucing dan kita tahu itu adalah kucing lah, tak tertukar lah dengan biawak ke ataupun itik ke kan. So tengok kepala kita dah tahu. So sama juga konsep dengan Elliott wave. Sebab kalau kita dah tengok kepala dia, kita dah tahu dah ke mana badan dia nak pergi dan ekor dia. Ekor dia tu yang correction wave ABC itulah. Okay. So badan dia biasanya wave 3. Okay, wave 1, wave 2 adalah kepala, wave 3 adalah badan dan wave 5 dan ABC adalah ekor dia. Okay. Ni kepala dia, ni badan dia, ni badan dia. Wave 3 dengan wave 5 kan. Ni adalah ekor dia lah, ABC. So tu. Itu secara apa cepat-cepat lah kan kita nak pergi. So once kita dah nampak kepala dia, apa yang tindakan utama yang saya akan buat, yang selalu saya akan buat, saya akan mark dekat mana dia punya zero dia. Okay, once kita dah tahu dekat mana dia punya zero, kita akan tahulah kat mana 1 dan 2. Nak masuk kat mana, itu kita boleh decide. Okay, selagi mana dia berada di atas daripada zero, kita masih selamat lah. Okay. Kalau kita dah nampak macam ni, actually kalau dekat sini pun, dia dah menunjukkan yang dia uptrend. Dia dah menunjukkan dan dia uptrend. So macam apa yang saya share sebelum ni lah. Saya ingat saya ada share K1. Tapi K1 tu saya share lambat sikit. Tapi saya dah monitor dah sebenarnya. Saya dah monitor dia dari awal. Tapi dia break yang previous, tak nampak dia break yang previous close yang line warna putih ni. Line warna putih ni kat sini kat bawah ni, previous close price 0.445. Bila dia break ni, kita dah tahu dah sebenarnya. Sebenarnya kat sini pun kita dah tahu dah dia punya wave memang akan naik. So dia naik sampai mana kita tak tahu. Kena guna gun lah kan, kena guna gun untuk project, untuk decide kat mana dia punya next resistance. So kita dah tahu kat mana dia nak naik. Especially kalau macam dia gap down, bila dia gap down terus immediately wave dia mula menaik ke atas, kita dah tahu dah dia memang nak tutup balik dia punya gap. Itu peluang sebenarnya. Okay. Cuma ada modal tak ada modal, ready tak ready je lah sebenarnya. Kita tak perlu panik. Once kita dah ada ilmu yang betul, insyaAllah kita tak panik sangat. Okay. Okay. So once kita dah tahu dia punya kepala dia, let's say katakan sini 1 dan 2, dan kita nampak dia dah mula naik ke atas. Buat satu garisan kat sini. Kalau tak sempat masuk kat sini pun, at least kita dah tahu dah dia akan menghasilkan 3 kan. Dia akan siapkan dia punya 3 pukul 3. So sini belum lagi 3 lagi. At least kalau dah break dia punya resistance line yang dekat 1 ni kan wave 1 ni, pun kita dah boleh decide untuk entry sebenarnya. So kalau macam apa yang saya ajar sebelum ni dalam grup, bukan dalam grup, dalam kelas intraday hybrid direct coaching, saya tekankan konsep sideway dan coiling. Itu yang teori lama lah, teori yang saya pakai dulu. Okay, saya clearkan dulu semua sekali. Kita just masukkan line-line yang penting je. Kalau boleh kena rajin lah buat lukisan, sebab lukisan ni dia penting untuk kita nampak secara visually. Sebab biasa saya je kan yang share. So kalau boleh saya nak ahli-ahli group rajinkan diri untuk share, sebab selagi lagi kerap kita share, lagi cepat kita faham. So sepanjang saya trade ni, daripada awal saya trade sampai sekarang, kalau tuan-puan kira kan, memang saya rasa dah beribu-ribu lah, beratus-ratus ribu tiket cat yang saya dah share. So lagi banyak kita share, lagi kita faham macam mana dia punya nature pergerakan tiket cat tersebut. Jadi macam contoh kalau kita buat sesuatu kerja lah kan, contoh kita anyam ketupat. Kalau kita tak pernah anyam ketupat, mula-mula kita anyam ketupat tu memang payah gila. Saya pernah buat lah kan, saya pernah buat masa kerja kat government dulu kan, untuk klinik, buat anyam ketupat. So
Once kita dah buat dan dah buat, katakan kita dah buat 500 kali, 500 sarung ketupat tu kita dah buat. Ketupat nasi tu kan. Obviously kita dah mahir lah. Sama. Konsep dia samalah macam tu. Tak apa. Kalau kerja tak ada masalah. Tapi nanti malam-malam tu bolehlah buat untuk praktis. Okay. So, okay, buat garisan. So garisan ni sebenarnya membantu kita untuk decide. Kalau let's say harga masih sideways, apa yang dimaksudkan dengan sideway? Ini pun saya selalu pesan saya selalu cakap dalam grup. Sideway ataupun apa sideway kan? SIDE tu. Sideway. Apa maksud dia? Sideway ni maksud dia adalah proses untuk shake wick holder. So dia punya maksud dia shake wick holder. Lambat sikit saya tulis sebab pakai mouse. Kalau pakai pen laju. Proses untuk shake wick holder dekat mana? Dari sini sampai sini sebenarnya jerung sedang tapis. Siapa yang emosi dia tak kuat, kalau let's say dia dah masuk kat sini. Dia dah masuk kat satu ni. Kalau emosi dia tak kuat, dia dah drop kat sini, drop kat sini. Dia dah jual. And then jerung pun push harga. Sebab dia setiap kali retailer jual, siapa yang collect, orang lain tak ada orang lain yang collect, jerung lah yang collect sebab mereka memang nak jumlah saham-saham tu kan. Dah cukup jumlah saham yang dia ada, dia push lah. Macam tu. Tapi kalau kita nak tengok wave tu, sebab once dah pukul 3, memang obviously pukul 3 wave 3 akan siap. So lepas tu akan ada wave 4. So wave 4 ni pun sebagai satu peluang lah sebenarnya kalau kita terlambat untuk entry. That's why kalau boleh saya advise, kalau kita terlepas pukul 3 jangan masuk masa tu. Tunggu sehingga pukul 4 ke atas dan masuklah untuk BTST. Sebab pukul 4 dan ke atas tu dia akan ada wave 5. Wave 5 biasanya akan habis pukul 5 lah. Okay. Ataupun kalau macam ni dia habis awal sikit and then dia buat ABC. So ini sebagai satu contoh lah macam K1. Sebab K1 ni antara contoh yang menarik. So kalau kita tengok dari segi pembentukan candle pun kita dah boleh tengok dah sebenarnya. Dekat sini dia buat open. Dia punya close dekat sini. Close. Lepas tu dia ada high dekat situ. So dia dah buat, actually dah buat marubozu dah. Tapi marubozu yang ada tanduk sikit lah. Atau sumbu lah kita panggil kan. Lilin kan. Lilin dia ada sumbu dia. Macam mana nak buat pembaris? Saya tak buat pembaris ni. Pembaris ni actually dah ada dekat window dah. Dekat window, kalau window 10, mula-mula kita guna snipping tool yang asal tu kan. Tapi actually dia ada satu lagi software yang kita kena upgrade. Dia panggil Snip and Sketch. Ni Snip and Sketch. Boleh download ni sebenarnya. Boleh download Snip and Sketch. Inilah bendanya. So kita bolehlah conteng-conteng, ada pembaris. Pembaris ni bukan pembaris ni je ada. Ada apa benda? Ni protractor ni. Kok nak guna kan, nak buat lengkung. Biasanya kalau nak buat cup and handle pun boleh gunakan yang ni. Nampak tak begitu sistematiknya kita punya. Okay, boleh buat cup and handle. So kalau dia break cup and handle tu, kita dah boleh buat projection. Dari sini X, sini X, dia boleh naik lah. Dia boleh naik X. Lebih kurang macam tu dan dia betul-betul jadilah sebenarnya. Sebenarnya chart pattern pun menarik juga. Atas kita punya imaginasi dan kemahiran lah. Once kita dah mahir nak gunakan tu, kita boleh gunakan, tak ada masalah. Kalau guna yang ni, kita tak adalah salah-salah buat dia punya lengkung dia kan. Kalau guna yang biasa je, buat lengkung kadang sengit lah macam tu, kadang sengit lah macam tu. Okay, dapat idea sikit. So
Okay, sebenarnya itu revision untuk ticker chart. So saya tak nak pergi panjang sangat. Selalu confuse wave 3 dan wave 4. So sebenarnya kita ingat macam ni je. Kalau dekat ticker chart, sebab dia time frame dia jam 9 pagi sampai 5 petang. So naturally wave 3 akan tamat pukul 3. Naturally lah. Tak semestinya sharp pukul 3 2, 5, 9. Lepas tu dia punya saat tu masuk je pukul 3 habis kat situ. Tak. Dia naturally arrange around that area lah. Okay. So cuba kita tengok satu lagi. Macam 80 wave starting dia okay. Cuma dia tak cukup momentum untuk naik lah. MyEG wave 3 dia kat sini. Hibiscus dia habis wave 5 tapi tak jelas sangat lah wave 3 dia kat mana. Tapi kita tahu starting dia tu K1WC ni okey. K1WC dia menarik tau sebab kita tengok starting dia adalah bearish. Apabila starting dia bearish dan tiba-tiba daripada bearish tu dia bertukar trend menjadi bullish, itu adalah sesuatu yang menarik sebenarnya. Okey, itu adalah sesuatu yang menarik. Sebab apabila berlakunya pertukaran trend, kita dah boleh nampak dah dia punya potensi dekat situ. Okey, macam ni kan, macam K1WC ni. Dia start kosong kat situ. Kan, nampak kan kosong. Satu, sepatutnya dia punya 2, dia tak boleh break tau kosong ni. Sepatutnya 2 dia kat bawah sikit lah. Kalau 2 kat situ pun okey. And then 3 sepatutnya kat bawah. Macam tu. Sambung sampai situ sepatutnya. Tapi dia buat reversal. Okay, dia buat reversal 2 break kosong. Bila 2 ni break kosong, itu yang kita kena recount. Kenapa kita kena recount? Sebab trend dia dah berubah. Bila trend dia dah berubah, kita recount. So apa maksud recount? Daripada kosong 1 dan 2 yang asal tadi, kita dah kena recount balik. Kosong dia akan jadi kat situ. Kosong yang baru, garisan kosong yang asal tu still kita kena buat jugalah, buat garisan. Tapi kita kena buat satu lagi garisan yang baru. Sebab kosong yang baru dekat sini. So garisan yang baru ni lah yang menentukan kita punya cut loss ke apa ke, emergency exit dan sebagainya lah. Okay. So 0, 1, 2. Kat situ 2. And then 3 pukul 3. Pukul 3 akan habis 3 kat situ. 3. Dan dibuat 4 sikit. Dan dibuat 5. So habis, tamatlah pada hari tersebut. So kalau kita tengok wave dia 0, 1, 2, 3. Silap. Dia kita ambil, biasa kita ambil puncak yang tertinggi lah. 3, 4 dan 5. Macam itulah lebih kurang. So dia habiskan A, B dan C. So ingat balik konsep kepala kucing tu. Kalau kepala dia menunjukkan dia nak naik, insya-Allah dia akan naik. Okey. So dia nak naik tinggi mana tu jangan tanya saya. Selalu tanya dok nak TP kat mana? TP je lah kat mana-mana yang untung kan. Okey, nak ambil 2 bit ke 3 bit ke? Okey, macam Inari. Inari, ni di Sonic. Saya tunjuk Inari. Sama. Dia punya kepala dia menunjukkan dia akan naik. And then yang bagusnya kalau dia gap down, sekiranya kita masih ada modal kan. Yang bagusnya kalau dia gap down dan kita masih ada modal, dia kalau dia menunjukkan wave dia nak naik, kita boleh assume dia nak tutup gap ni. Nampak tak gap ni? Saya snap kat sini. Okey, yang garisan warna putih ni adalah previous close price lah, harga tutup semalam. So dia buka je dia gap down. Tapi apabila dia open, dia nampak macam dia nak buat bearish punya wave. Tapi dia break kat sini. So kita nampak okey, dia dah tukar trend. That's why jangan masuk pukul 9 pagi. Kecuali kita dah nampak dia punya teori
theoretical opening price itu tak ada masalah. Nak masuk berdasarkan theoretical opening price, okey. Nanti saya tunjuklah apa tu. So 0, 1 dan 2 biasanya antara pukul 9.20 ke atas kita dah nampak dah sebenarnya kepala dia tu. Then dia akan buat 3 lah. So dia buat 3 pukul 3. And then dia buat 4 sikit, dia buat 5. Tapi 5 ni sama sama level dengan 3. So dia jadilah satu marbozu yang ada echo sikit. Dia ada marbozu yang ada echo sikit kat bawah ni macam tu. Lepas tu dekat sini. Kat sini. Lepas tu ada tanduk sikit. Dia panggil sumbu kan. Tu marbozu lah. Itulah lebih kurang. Okay, so kita tengok satu lagi. Contoh OpenSys. Contoh. OpenSys ni pun starting dia bearish. Okay, starting dia bearish. Tapi dia buat pertukaran trend. So yang penting sebenarnya, sebab dalam bursa ni, kita hanya trade uptrend je. Kita tak boleh short kan. Dekat bursa kita tak boleh short. Kita hanya boleh trade uptrend sahaja. Kita boleh long sahaja. So mahirkan untuk tengok uptrend. Okay, mahirkan untuk tengok uptrend. Kalau nak ambil risiko, kita boleh try tangkap pisau lah. Actually ini tangkap pisau lah sebenarnya. Okay. 0, 1, 2 kat situ. So bila 2 dah lebih tinggi daripada 0, tapi kena ada buat garisan lah untuk kita nampak. Kalau dah mahir, tak perlu garisan pun tak apa sebenarnya. Garisan ni just nak bagi nampak je. Okay, macam tu. So kita dah nampak 0 dia dah tak valid. So dia ada 0 yang baru kat situ. Dan 1 dan 2. Dan dia buat 3. So 3 akan habis pukul 3. Tapi 3 habis kat sini awal sikit. Dia buat 3, dia buat 4 dan dia buat 5. Lepas tu ABC lah. So macam kita nak intraday kan, dan kita macam rasa macam kelang kabut nak exit kat mana, nak exit kat mana. Tunggu sehingga pukul 3 lah. Ataupun nak tunggu sampai habis pukul 5 pun tak ada masalah juga sebenarnya. Tapi kalau nak at least sekurang-kurangnya dalam kita nak maximize, kita nak profit awal dan kita tak sanggup tunggu sehingga pukul 5, keluar pada pukul 3 lah. Okay, keluar pada pukul 3. So kita masuklah antara jam 9.20 ke atas, antara 9.20 hingga sebelum pukul 3 tu kita dah boleh buat entry. Tapi kalau kita entry betul-betul sebelum pukul 3 tapi kalau dia tak naik, risiko jugalah kat situ. So better entry awal lah kalau nak intraday. That's why ada orang yang tanya dalam grup public. Dia nak masuk tapi dia tanya tu pada jam 12 lebih. Dah dekat dah nak rehat kan. Masa tu baru dia tanya nak masuk ke tak nak masuk. So kalau saya akan tanya, kalau nak masuk nak intraday ke atau nak swing. Kalau nak intraday dah terlewat sebenarnya, sebab intraday kalau boleh masuk pagi. Okay. Kalau nak swing tak ada masalah. Nak masuk kat mana pun tak ada masalah selagi mana Elliott wave untuk time frame besar daily masih bullish, boleh masuk kat mana-mana je. Boleh rujuk balik saya punya video Zoom meeting semalam kalau untuk ahli group indicators lah. Okay. Kalau kita terlepas yang pukul 3 tu, tak perlu risau sebab kalau wave dia menaik, dia akan buat 5. Okay, kalau wave dia menaik, dia akan buat 5. So kurang-kurangnya dalam beberapa bit, 1 bit ke 2 bit ke, ada peluang, masih ada peluang lah sebenarnya. Tapi itu bukan janji, dia cuma naturally dia akan gerak macam tu. Jangan pula cakap kat saya tak jadi pun dok, sebab bukan saya yang control chart. Macam tu lah. Naturally dia boleh jadi macam tu. Saya cuma bagi dia punya guide, tapi yang menentukan chart tu adalah pasaran. So pasaran yang decide macam mana. Yang penting kita faham macam mana pasaran tu bertindak. Okay. Macam price berhad 0, 1, 2 put dia break, dia buat 3. 3 dia kat mana? Kat sini, lebih sikit. And then 4 dia tak nampak sangat. Kat sinilah. Sini 4, sini 5. Macam tu. Okay, berkenaan dengan volume sebenarnya bagi saya kan,
volume tu dia cuma mengesahkan pembentukan wave. Kalau let's say kita tak tengok volume pun boleh sebenarnya. Sebab wave dia memang akan bergerak, tapi apabila wave tu nak bergerak, dia memerlukan volume. So volume tu mengesahkan pembentukan wave tersebut sebenarnya. Sebab naturally dia akan ke situ. Naturally dia akan ke situ. Tapi apabila ada volume yang besar, pop, kita tahu dah okey, sah, memang dia nak pergi situ. Macam itulah. That's why saya selalu tangkap apabila sesuatu counter tu ada kemasukan volume spike kan. Dia baru je masuk volume spike pun saya tangkap dah kat situ. Sebab kita dah tahu dah okey, dia mengesahkan yang dia akan pergi ke situ. Tapi kita dah tahu dah dia nak pergi situ. Lebih kurang macam itulah. So kalau kita tengok yang semalam, yang hari Jumaat lepas, memang banyak counter-counter yang menarik dari segi wave. Tapi ramai orang panik sebab index gap down kan. Kalau kita tak ada ilmu yang betul, kita akan panik lah sebenarnya. Okay, so untuk ticker chart tu je sebenarnya apa yang saya selalu buat lah. Cuma sebelum ni saya tak ajar benda ni direct dalam group. Sebab saya ajar dalam kelas intraday hybrid. So sekarang ni sebab disebabkan oleh PKP apa semua sekali kan, tak boleh nak buat kelas dan sebagainya. So saya share lah dekat dalam group. So gunakan sebaik mungkin lah. Tengok bateri yang market depth tu kan. Saya ada ulas dalam video Zoom meeting sebelum-sebelum ni berkenaan dengan QBP, cubic pattern, boleh tengok balik. Tengok Zoom meeting yang nombor 5 untuk group wave traders. Okay. Okay, tengok Minitech. Minitech hari tu saya tengok Minitech ni cantik. Kenapa dia cantik? Sebab wave dia cantik. Okay, macam mana untuk confirmkan lagi adakah wave dia tu betul-betul cantik sebenarnya? Apa yang saya buat adalah saya tengok dia punya chart Minitech dan saya masuk ke indikator yang saya dah buat. Okay, kita tengok indikator. Kalau dah masuk indikator ni dia akan terus nampak macam serabut sikit, tapi tak ada masalah sebenarnya. Serabut ni membantu kita. Lepas tu saya terus tukar kepada time frame kecil iaitu 3 minit sebab kita nak comparekan dia dengan ticker chart. Okay. Lepas tu saya akan letak hari tersebut punya ni 12 hari bulan kan, pukul 9 saya akan letak ni. Tapi kadang saya tak letak pun sebenarnya. Tapi sekarang ni saya letak lah just nak bagi nampak kan. So permulaan dia kat sini. Dia punya starting of the day yang Minitech ni, sebab dekat chart yang besar macam ni kan kita tak tahu dia start kat mana. Kita kena tengok kat bawah ni lah, dia start pukul 9. So macam untuk wave dekat ticker chart ni, every day is a new wave. Setiap hari adalah wave yang baru sebab setiap hari akan terbentuk candle yang baru. So tapi tak adalah bermaksud setiap hari akan ada marubozu kan. Macam Minitech ni hari tu semalam dia buat marubozu, tapi sebelum ni dia tak buat marubozu pun. So macam mana kita nak tahu dia nak buat marubozu? Kita kena tengok dia punya starting dia and then kita kena tengok sebelum tu lah. Okay, kena tengok sebelum tu. Boleh juga tengok dia punya daily chart lah. Okay. Sebelum tu dia dah ada re-entry signal. Lepas tu dia buat marubozu ni pun kita tak tahu dia nak buat marubozu kan. Tapi once kalau kita dah nampak dekat ticker chart tu dia ada volume yang bagus, dia ada bentuk yang bagus, kita tak tahu. Tapi kita tahu arah dia nak pergi sana, dia nak buat marubozu. Okay, so saya tengok yang 3 minit. Lepas tu saya comparekan dengan ticker chart. Okay, macam ni. Ini adalah ticker chart. Dekat ticker chart, kita tak ada indikator kan. So kita tak ada indikator yang kita boleh decide entry kat mana, exit kat mana. Tapi once kita dah gunakan indikator ni, kita dah dapat tengok dah. Kita compare dengan ticker chart tadi, tapi dia lebih menarik. Okay, kalau dari segi wave kan, saya masukkan wave juga untuk nampak lebih jelas. Dia bermula kosong dekat bawah ni kan. Sebab dekat sini dia dah break kosong,
dia drop dulu, dia break. So kosong baru mula kat sini. So dekat tiga chart, dekat chart ini, sini kosong, satu dekat situ, dua dekat situ, tiga, empat dan lima. Itu yang dah complete sehari lah. Okay, dia dah complete sehari. Tapi dekat sini kita boleh nampak lebih clear. So dekat mana nak entry, kalau menggunakan indikator kita dah nampak entry kat situ. Okay, entry dekat sini. Exit pun dah ada dah, exit kat situ. So at least kalau kita tengok yang ini sahaja, kadang kita tak confident. Kita tak confident. Macam ada rasa macam kan dia drop kan. Tapi kalau kita guna indicator, at least walaupun dia drop, kita tahu dia ada potensi untuk naik lagi. Okay, kita dah nampak ada indikator menunjukkan dia ada potensi untuk naik lagi. Okay, sebab wave dia tak habis lagi. Pertama, wave dia baru je wave 4 kan. Wave 4 dia akan buat wave 5. Tapi apabila wave dia drop, kita nampak ada entry signal pula. So ada peluang lah kat situ sebenarnya. So yang penting kena pick counter tu. Macam mana nak pick counter, tengok kepala dia. Kalau kepala dia okey, kita pick lah counter tu. Tapi tak semestinya pick ni pilih kan. Tak semestinya kita pilih counter tu kita nak masuk terus, tak juga. Sebab banyak kan counter, takkan nak masuk semua. So kita pilih satu, kita follow je lah. Yang mana yang kita rasa dia ada potensi lah. That's why untuk intraday saya bagi tahu, first kena tengok transaction dia berapa. Kalau transaction lebih 100, okey. Tengok buy rate. Kalau buy rate lebih daripada 60%, okey. That's mean buyer ramai. And then dekat bawah ni saya dah explain sebelum ni, boleh tengok balik. Okay. Semua dah ada video dah. Cuma nak kena ada keazaman tu untuk tengok dan master lah. Okay. Dan insyaAllah kalau tengok akan belajar something. Okay. Baru kita nak masuk topik yang sepatutnya saya nak ulas hari ni. Tapi hari ni saya tak adalah nak ulas panjang sangat. Cuma kita just pergi dulu dia punya overview kepada tajuk chart mastery. Okay. Sementara tu kalau ada soalan boleh tanya. Okay. Kalau tak ada volume yang kuat, adakah wave dia akan terbentuk? Wave dia boleh terbentuk. Cumanya kena tengok transaction lah. Kalau transaction dia cukup besar, memang high chances wave dia akan terbentuk. Boleh tunjuk yang wave 3 tak jadi dan jatuh ke bawah dan kena cut loss. Ada contoh counter? Kalau ada contoh counter boleh bagi terus. Nanti kita tengok sama-sama. Saya minum air sekejap. Okay, HLT. Okay. Okay, HLT war. Kat sini ada apa? 0, 1, 2, 3. So sepatutnya kita dah keluar dekat sini lah sebab wave 3 tak jadi kan. Sebab sepatutnya wave 3 dia lagi tinggi daripada wave yang sebelum tu. Okay. Tapi wave 3 dia puncak dekat sini dah awal lagi. So kalau kita baru masuk kat sini tapi pukul 3 tu tak jadi juga, better keluar lah sebenarnya. Sebab wave 3 tu kita dah nampak dah dia tak jadi. Sepatutnya dia pukul 3. Tapi dia jadi wave 4 pula kat sini. Okay. Kalau ada termasuk kat sini, kena keluar balik. Okay. Ataupun boleh gunakan ni. HLT. Kita gunakan ticker chart ni macam ni. Saya letakkan dia punya jam 9 pagi tu. Kat sini. So berdasarkan wave, dia 0, 1, 2 kat sini. So sepatutnya wave 3 dekat sini kan, area-area ni. Tapi tak jadi sebab dia dah break midline. So kalau dekat chart ni, dia jadi macam tu. Tapi tak bukan macam tu je. Saya kena betulkan balik.
Macam agak confused sikit dia punya wave dia. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Kalau guna indikator yang saya dah sediakan dalam grup tu kan, dalam range yang green, dalam range yang hijau ni consider bullish. Yang ni starting dia kan, tak kira sangat. Yang ni dia start dari sini. Apabila dia break midline ke atas, dalam range yang hijau ni dia adalah bullish. Okey. Kalau saya boleh buat kotak. Okey, dari sini. Range yang hijau ni adalah bullish area. So dalam range yang hijau ni bullish, once dia dah break dia punya midline, itu adalah exit signal. Exit yang kedua, exit signal kedua. Exit signal pertama yang ada exit itulah. Ingat balik. Sebab saya pernah share sebelum ni yang berkenaan dengan cara guna indikator tu kan. Ini adalah exit pertama. Sebab dia dah ada exit kat situ. Yang ni adalah exit kedua. Exit ketiga apabila price break dia punya royal band. So ini adalah exit ketiga. Okay, dah ada 3 exit kat situ. Exit pertama, exit kedua dan exit ketiga. Dan exit kalau let's say guna time frame kecil kan, time frame 3 minit, dia memang sharp. Dia memang sharp. Dia punya signal tu dia memang sharp. Ada signal je terus je jalan. Ni macam ni, exit, kena exit lah. Entry, exit, exit. Tu. So that's why kalau hanya tengok ticker chart semata-mata pun dah boleh. Kita boleh buat prediction. Tapi kita as a traders, kita nak confirmation kan. Nak confirmation, kena sacrifice sikit duit, subscribe Trading Pro, Trading View yang Pro, ambil data. Okay, ambil data. So jangan sayang duit lah. Kalau kita sayang sangat duit, nanti duit tu pergi tempat lain. Okay, daripada kita duk rugi banyak-banyak, better kita korbankan sikit untuk upgrade sikit kita punya tools. Kalau ada kelengkapan yang canggih dan berguna, guna. Jangan tak guna. Nanti sayang. Sebab kita sia-sia je kita rugi sebab tools kita tak power. Okay. Sebab sekarang kan zaman teknologi kan, dah keluar dah PS5 kan. So teknologi makin lama makin canggih. So kita kena canggihkan diri kita juga dengan teknologi yang ada lah. Okay. Macam tu lah. So kalau saya tengok HLT ni, dia bukan tak jadi sebab wave dia patah dekat sini. Dia dah ada exit signal, lepas tu dia break dah dia punya midline. Dia pun drop. Tapi sini ada entry tau. Tengok nanti hari Isnin. Saya ingat dia akan sambung. Dia ada entry signal tu. Tapi kita tengok sentimen semasa lah. Tapi satu lagi, most of the time kalau dia naik tinggi sangat macam tu, kena hati-hati kadang dia habis. Wave tu dah habis awal lah. Macam Ice Stone, okay. Banyak angin pula. Syed sendawa je. 012 break 012. Tapi dia sideways. Lepas tu dia naik. Apabila dia naik ni, sebelum dia naik tu dah ada volume kan. Volume tu sebenarnya mengesahkan yang dia nak buat wave seterusnya. Tu. So volume ni sebagai confirmation. Kalau ada volume dan kita nampak volume tu naik masuk dengan begitu ketara, dia bagus. Macam ni kan, nampak 1000, 1000, 2000, 1000, 2000, 5000. So tekan je kat sini. Klik sekali. Kita dah nampak dah kat situ. Okay. So tu untuk revision lah. So saya dah conclude semua yang kita dah discuss sebelum ni dan saya dah tunjuk macam mana cara kita nak compare ticker chart dengan indicator. Okay. So indicator ni dia sebagai tools yang untuk confirmkan lagi kita punya kajian. Okay. So kita lebih confident lah sebenarnya. Untuk intraday boleh guna 1 minit boleh, nak guna 3 minit pun boleh, nak guna 5 minit pun boleh. Okay. Tapi kalau nak guna yang intraday ni kena subscribe yang data lah. Sebab kalau ambil yang public pula. Yang free punya trading view dia delay 15 minit. So rugilah kalau kita delay 15 minit tapi kita tak sanggup nak bayar USD $1 untuk upgrade data tu. Kita boleh rugi lagi RM1,000-2,000 dengan sekelip mata. Sebab data je kan. Tak cukup data. Okay. So back to topic. Dah nak pukul 11 dah. So terpaksalah saya ringkaskan pengenalan kepada chart mastery. Okay.
Sekejap sebelum tu saya nak tengok kok ada soalan lagi. Ambil yang Pro. Pro pun dah cukup dah. Okay. Saya tunjuk sikit lah TradingView punya package. Sekejap. TradingView. Okay. Tengok kat sini. Saya dah share dah actually dekat group public tu, just type je TradingView, akan ada link-link yang saya dah share sebelum ni. Okay, apabila saya klik tu dia akan keluar macam ni. Kita ada basic, tak payah bayar. Pro, $155 setahun. So kalau kali 4, saya ingat macam ringgit Malaysia naik sikit kan berbanding US dollar. Tak sure pula. Boleh bayar bulanan. Kalau bulanan bagi 12 lah. Tapi dia adalah harga dia tinggi sikit lah. Kalau bayar bulanan yang ini, totalnya setahun. Kalau ambil terus setahun yang ini. So boleh ambil yang ni. Ini paling bawah lah ya. Pro ni atas sikit daripada basic. Kalau nak yang lagi canggih ambil Pro Plus. Kalau nak buat kelas better ambil premium lah. Okay, premium ni biasanya untuk siapa-siapa yang memang nak gunakan secara professionally mengajar dan sebagainya. Tapi kalau nak gunakan as a individually nak guna untuk kita sahaja, Pro atau Pro Plus dah okey dah. Beza dia kalau Pro kita boleh masukkan 5 indicators, tapi kalau macam saya punya indicator ni guna 3 pun dah okey dah. Okey? Guna 3 pun dah okey. Let's say guna first, gunakan E2S yang ada entry exit signal tu kan. Entry exit signal tu first. And then boleh gunakan Fuji BMX, ataupun kalau tak nak guna Fuji BMX pun tak ada masalah. Sebab kita dah ada entry exit signal tu. Kalau tutup yang ni, okey je, cuma tak nampak sangat lah dia punya pergerakan tu. Yang penting kita nak tahu dekat mana dia punya bearish dengan bullish. And then boleh gunakan yang bawah ni, FE2. Yang ni yang barulah. Kalau Pro boleh guna sampai 5 kan, boleh masukkan satu lagi. Biasanya saya akan masuk ke RBB lah. Cumanya kalau screen monitor kita kecil, bila kita letak banyak-banyak indikator, dia nampak squeeze, dia compress, dia nampak macam tak ada ruang sangat nak bergerak. Kalau that's why saya upgrade lah. Saya upgrade saya punya monitor. Sekarang saya gunakan yang 27 inci, so nampak besar sikit lah. So senang kita nak screenshot dan nak share kan, sebab dia nampak secara menyeluruh. Okay. Kalau ada RBB lagi bagus sebab kita boleh nampak bullish dengan bearish area. Dekat sini pun dia dah mula bearish. Okay, sini pun FE2 ni pun dia dah mula bearish dah dekat sini. So dia dah ada bearish signal tu. Okay, bukan nak cerita yang tu sebenarnya. Nak tunjuk yang package ni. So itulah kelebihan dia. Dua carta dalam satu tingkap ni yang ini. Kalau kita nak gunakan dua carta ni, letak yang tu. So 1 dan 2. Okay. Kalau yang Pro 2, Pro Plus boleh pergi sampai 4. Kalau Premium boleh pergi sampai 6. Okay, Premium boleh pergi sampai 6. Tapi kalau dah ada banyak monitor, tak perlulah buka yang macam ni sebab kecil kan. Kalau ada banyak monitor, kalau macam ada 3, saya boleh letak kiri kanan untuk chart, tengah-tengah untuk platform, boleh, tak masalah. Untuk CDS kan, tengah-tengah. Okay, and then bila dah ambil package ni, dia tak datang dengan data sekali. Data kena ambil suku, kena ambil asing kan. Scroll ke bawah, ambil yang ni, langganan pasaran masa nyata. So klik yang tu untuk langgan data. So data ni jangan salah pilih sebab dia ada 2 tau. Data ni kita ambil yang ni, MYX, saham, indeks dan futures. Bursa Malaysia Berhad, dia tulis MYX. Saya dah subscribe ni, dia ada tanda right tu kan. Kalau kita nak ambil untuk indeks sahaja, kita ambil FTSE indeks sahaja. Ni. So dia dah tulis dah harga dia $1 sebulan. Yang MYX pun $1 sebulan. So saya subscribe 2 ni, $2 lah saya bayar sebulan. Kalau nak tengok Bursa Indonesia, ada kat bawah. Mana Bursa Indonesia? Brazil pun ada $5, mahal lagi. Kita dah kira murah kan. Taiwan $18 sebulan.
Singapura lihat $8. Mahal lagi. Indonesia mana? Bombay pun ada. Hari tu saya nampak Indonesia punya tu. Kalau siapa-siapa yang nak trade global, boleh ambil Nasdaq. Nasdaq ada saham, ada indeks, baru $2. Okay. Kalau nak trade futures, ambil Seaboard. Seaboard. Itulah, nantilah boleh tengok-tengok. Okay. So belum masuk topik lagi. Okay. Kalau tak ada soalan, kita masuk topik. Yang ni actually saya nak kupas sikit je. Pro pun dah okey dah. Pro pun dah okey. Global buat masa ni saya tak berminat lah, sebab kalau kita nak betul-betul sukses, kita kena fokus satu benda je. Kalau kita nak macam sotong kan, sana, fokus tak ada. Pening sikit lah. Okay, kalau nak trade bursa, fokus trade bursa sampai berjaya. Ramai je orang jadi jutawan dekat bursa, cuma ramai yang senyap kan. Jutawan-jutawan saham ni ramai yang senyap-senyap je, orang tak kenal pun. Kalau yang kecoh sikit tu jutawan kosmetik, sikit-sikit kecoh, sikit-sikit kecoh kan. Kosmetik dia memang macam tu, dia punya nature of business tu memang macam tu. Okay, so chart mastery ni adalah satu daripada komponen yang amat penting untuk kita belajar ataupun kita kuasai sekiranya kita nak menjadi seorang traders yang successful. So apa yang saya maksudkan dengan chart mastery? So di dalam topik chart mastery ni ada beberapa perkara yang kita kena faham. Kenapa saya cakap tajuk, kenapa saya pilih topik dia chart mastery? Actually dia berada di bawah topik technical analysis. Okay? Technical analysis tu sebenarnya adalah chart mastery lah, sebab orang-orang yang menggunakan ilmu technical analysis, dia tak boleh lari daripada memahirkan diri dengan membaca chart. Okay? Sama ada nak gunakan technical analysis baca naked chart ataupun chart yang menggunakan indicators ataupun chart-chart yang saya panggil sebagai noiseless chart. Siapa yang pernah tengok tajuk noiseless chart tu dia faham lah kan. Noiseless chart ni macam Heikin-Ashi, macam ni. Heikin-Ashi dia lain sikit. Saya boleh tutup dulu ni. Okay. Heikin-Ashi adalah noiseless chart. Kagi kat bawah-bawah ni ada Renko, ada Kagi, ada point and figures, garisan putus-putus. Semua ni adalah noiseless chart lah. Contoh macam Renko. Renko dia menarik sebab dia tak ada unsur-unsur dia tak ada unsur masa. Okay, dia tak ada unsur masa. Dia tengok macam mana nak cakap. Dia hanya bergerak mengikut trend. Dia hanya bergerak mengikut trend. Apabila ada trend menaik, dia akan menaik je sampai habis je trend, dia menurun, dia akan menurun. Benda yang sama dengan Heikin-Ashi lah sebenarnya. Cuma dia Renko ni dia lebih sound, dia lebih relax sikit. Tapi saya tak pakai lah Renko sebab kita biasa trade guna chart yang biasa je. Okay, Heikin-Ashi pun menarik sebab Heikin-Ashi ni yang special dia tak ada gap. Dia ambil average close dengan open, dia average kan, that's why dia tak ada gap. Tapi untuk trend, untuk tengok trend dengan lebih jelas boleh gunakan Heikin-Ashi. That's why RBB ni kat bawah ni saya tak gunakan candle biasa, saya gunakan Heikin-Ashi dan saya jadikan dia sebagai indicators. So untuk tengok trend dia lebih valid. Okay, so chart mastery. Apa yang saya maksudkan dengan chart mastery adalah kita nak betul-betul mahir tengok chart. Okay, sebab chart adalah nadi utama kepada traders. Kalau kita nak jadi traders, nak jual beli saham, tapi kita tak mahir dengan cara nak baca chart, actually kita lompang lah kat situ, kita void. Kita ada sesuatu yang tak cukup yang sepatutnya kriteria yang ada untuk seorang traders. Okay. Nak tak nak kita kena belajar. At least kesekurang-kurangnya kita tahu nak tengok trend pun dah okey dah sebenarnya. Ada orang tak tahu pun technical analysis macam support resistance, indicator semua, dia cuma tahu trend je. Trend pun dah cukup dah sebenarnya. Okay. Okay, apa benda-benda subtopik yang ada di dalam chart mastery? Pertama sekali,
Okey, saya ambil yang ni lah, senang. Antara perkara pertama sekali yang kita nak faham adalah candlestick tu sendirilah. Saya ingat candlestick ni kita tak perlu nak ulang detail sangat kot sebab saya dah discuss dah sebelum ni, tapi tak apa. Mungkin saya go through je lah. Selain daripada candlestick, apa yang kita nak faham lagi adalah kita nak tahu dekat mana dia punya trend. Okay. Ini saya just bagi dia punya overview dulu. Nanti next meeting nanti saya akan go through detail lah. Lepas tu apa yang kita nak belajar lagi, kita kena tahu juga dia punya support dan resistance. So apa maksud support, apa maksud resistance nanti saya akan ulas next. InsyaAllah lah kan. Kalau dipanjangkan umur, kita boleh buat lagi meeting. Okay. So saya buat dulu dia punya anak panah ni. Sebab nanti slide ni nampak cantik. Kalau tak ada anak panah dia nampak kosong. Okay. Candlestick, trend, support and resistance. And then barulah kita dalam chart mastery ni pun sebenarnya kita kena faham konsep wave tu juga. Okay. Wave yang elliott wave tu lah. Tapi sebab elliott wave ni dah ada kat sini. So ini saya boleh buang lah. Sebab kita dah discuss hari tu kan. So dah okey dah ni sepatutnya. Tapi tak apa. Nanti kalau ada masa kita boleh ulang balik. And then antara benda lain yang kita kena faham adalah volume. And then macam mana cara nak baca volume. Yang ni saya ke bawahkan dia sikit. Okay. Benda lain yang kita nak mahirkan dekat chart lagi adalah selain daripada volume, apa dah? Lupa dah saya. Indicators, okay. Indicators. Okay. So apa lagi benda yang kita nak tengok dekat chart selain daripada tu? Okay. Volume, indicators, price, trend, support resistance, candle. Apabila ada candle, dalam candle ni sendiri sebenarnya kita boleh pergi lebih detail sebenarnya. Ada topik candle tu pun dah banyak dah sebenarnya yang kita boleh belajar. Candle tu first kita boleh tengok candle pattern, and then kita boleh tengok chart pattern. Saya ingat saya kena bagi ruang sikit lah kat sini. So kita nak masukkan dekat sini, saya nak masukkan gatal pula hidung. Dekat sini kita nak masukkan pattern. So pattern ni dia ada dua lah. Dia ada candle pattern dengan chart pattern. So nanti saya akan explain balik. Actually dah ada kan video ni candle and chart pattern ni, tapi tak ada masalah. Jadi kita tengok balik. Tiba-tiba hidung saya gatal pula. Dia jadi macam rabbit dah. Emotion mastery tak ada. Belum ada lagi. Tak masuk topik lagi. Tapi saya dah sentuh sikit-sikit lah. Belum ada yang secara detail. Nanti kita sampai. Kita baru je pergi. Yang ni dah habis. Tapi ada lagi benda yang kita perlu by time kan. Nanti kalau ada sesuatu yang baru lagi ke apa semua, kita boleh upgrade balik. So sekarang baru nak masuk yang kedua. Saya letak kat sini number lah kan. 1, platform mastery. 2, chat mastery. 3, emotion mastery. Macam tu.
So dalam candle kita ada candle pattern, chart pattern, and then dekat sini pun kita ada macam reversal signal. Reversal signal tu dia termasuk dalam candle pattern lah, tapi saya tulis je lah kat sini. Saya tulis kat sini reversal. Reversal. Apa dia jadi macam tu eh? Oh, tak cukup ruang. Reversal signal. Saya kecilkan tulisan dia. Okey. Nampak? Okey sikit. Okey. Nanti kalau saya ingat nanti saya tambah lagi lah apa benda yang kita kena belajar. Tapi by time slowly kita tengok one by one. Okey. So itulah di antara benda yang kita nak mahirkan dalam topik chart mastery. Tapi sebelum tu, ni kalau saya kecilkan tulisan dia nampak lagi cantik. So ruang pun tak makan banyak sangat. Kecil sangat pula. Okay. Besar sikit. So hari ni kita belajar cara guna PowerPoint. Okay. So berterima kasihlah kepada Microsoft kerana dah memberikan platform yang amat bagus untuk pembelajaran. Sebab tu Bill Gates jadi nombor 1 kat dunia. Sekarang dah nombor berapa dah? Jeff Bezos dah naik atas daripada Bill Gates. Hari tu Bill Gates kan, Jeff Bezos yang Amazon tu. Sebab apa yang Bill Gates buat, dia memberikan manfaat kepada manusia. So apabila manfaat itu besar dan meluas dan digunakan oleh orang ramai, so automatik dia naik lah, kaya. Money management kita masuk dalam emosi mastery. Itu sebab dalam emosi mastery ni dia ada trading plan, dia ada money management. Nanti kita sentuh yang tu. Actually money management ni saya bukanlah mahir sangat pun sebenarnya. Ada lagi kena jumpa yang financial punya orang lah. Tapi kita boleh discuss setakat mana saya tahu, kita boleh discuss. Okay. Okay, dalam chart mastery ini antara benda-benda yang kita nak faham. So sebelum itu satu benda yang amat basic yang kita kena faham sebenarnya, saya letak kat sini. 3 rukun TA. So alamak, tak cukup ruang. Saya kena kecilkan yang lain. Sorry ambil masa sikit. Sebab kita nak buat terus. Sebab lepas ni saya nanti bila next session je lah baru saya buka balik slideshow ni. Okay. 3 rukun teknik analisis. Pertama sekali, saya letak kat sini teruslah. Kalau siapa ingat, pertama sekali adalah price move in trend. Price move in trend. Itu yang pertama. Tak nombor lah. Sendawa pula. Yang kedua adalah, dia dua automatic history repeat itself. Dan yang ketiga adalah market action. Discount everything. Nampak tak? Saya kecilkan tulisan. Okay. Everything. So kita masukkan dia punya anak panah dia. So dulu masa kecil-kecil dulu kan selalu sebut anak Pak Ngah. Anak Pak Ngah. Bukan anak panah.
Okey. Ini adalah benda yang paling utama yang kita kena tahu dulu sebelum kita masuk yang sub-sub topik yang ini. So, first kita kena faham lah law ataupun rukun lah, rukun teknik analisis. Pertama sekali, price move in trend. Harga bergerak dalam trend. Sebab itu kita ada trend dekat sini. So sepatutnya saya tarik ke situ. Tapi tak cantik pula kalau tarik macam tu. Better saya gerakkan dia naik atas. Okay. Okay. So price bergerak dalam trend. Kita ada 3 je kan, general trend. Kita ada uptrend, downtrend dengan sideways. So sekarang ni saya just bagi dia punya overview dulu. Nanti next meeting saya akan kupas secara lebih detail lah. Okay. Yang kedua, history repeat itself. Benda ni sebenarnya dia bukan valid dekat technical analysis je. Dia valid dekat kita punya kehidupan. Dan dunia ni sendiri sebenarnya memang history repeat itself. Let's say macam kita tengok sejarah ekonomi. Let's say kita tengok sejarah ekonomi kan. Setiap every 7 years ataupun 10 year cycle, ekonomi akan berlaku perubahan. Orang cakap akan ada depression lah ataupun crash lah dan macam-macam. That's why, kadang-kadang kita nampak ada orang yang memang dia study, dia panggil ilmu cyclical theories. Theories cyclic macam mana? Kalau saya tulis dekat sini, cyclical analysis dipanggil. Maksudnya orang yang mengkaji cyclic perubahan cycle kitaran masa. So berapa tahun sekali akan berlaku, dan memang ada orang yang memang mengkhususkan kaji benda tu je. That's why ada ekonomis kan yang dia berdasarkan cyclical punya analisis ni, dia boleh decide berapa tahun sekali akan berlaku macam ni dan dia dah standby. Okay. So itu adalah history repeat itself. Maksudnya sejarah akan berulang. And then yang ketiga, market action discount everything. Apa yang berlaku dekat luar daripada chart akan ditunjukkan dekat chart. So everything. Sama ada news, bad news, good news, project tak project, CEO kena buang ke tak kena buang, tukar dan sebagainya, ataupun macam news yang pasal COVID lah, pasal minyak drop lah, pertukaran Perdana Menteri lah. Semua benda tu sebenarnya dia akan portray, dia akan nampak dia akan reflect dekat chart. So actually saya terganggu dengan dengan ni. Dia punya macam tu sebab dia cross macam tu kan. Saya tak suka tengok ni. Okay. So apa yang berlaku dekat luar, dia akan portray dekat chart. That's why kadang-kadang siapa-siapa yang memang pure technical analysis, dia tak peduli pun dengan news. Sebenarnya dia tak kisah pun news, suka hatilah news nak jadi apa, nak dapat projek ke, nak untung ke rugi ke, dia tak peduli. Yang penting apa yang berlaku dekat luar akan nampak dekat chart. So kalau chart tunjukkan ada entry signal, chart tunjuk ada exit signal, exit. So syarikat tu nak jadi apa, itu bukan dia punya masalah. Dia cuma nak tengok chart je. That's why kalau siapa-siapa yang betul-betul chart mastery, tak peduli pun tentang berita-berita yang ada kat luar. Sebab market action discount everything. Semua yang ada dah nampak dekat chart dah. Contoh kalau syarikat untung tiba-tiba gap up. Tapi syarikat rugi tiba-tiba gap down. Tapi chart bergerak lebih awal lah daripada news. Sebab orang dalam, insider dah tahu. So diorang dah beli awal. Apabila ada pembelian awal, chart gerak dulu. Okay. News kemudian. Okay. Macam itulah sebenarnya. Okay. Itulah secara umumnya rangka apa benda yang kita nak belajar nanti dalam bab chart mastery. Ini pun saya ingat bukan 100% lagi ni sebenarnya. Ada lagi kot benda-benda yang saya lupa, tak apa, tak ada masalah. Nanti slowly kalau saya ingat nanti saya akan tambahlah dekat slide ni. So saya ada satu plan sebenarnya. Sebab sebelum ni memang semua saya punya video-video saya hanya share video sahaja.
And then dia punya slide PowerPoint apa semua saya tak share. Sebenarnya saya tak share tu sebab saya tak nak nanti takut-takut ada siapa-siapa yang tak bertanggungjawab akan sharekan slide PowerPoint ataupun semualah nota-nota silibus tu dekat luar. Sebab benda tu memang kita susah nak kontrol kan. Tapi bila saya fikir-fikir balik sebenarnya kalau boleh memang saya nak share juga sebenarnya yang PowerPoint tu, tapi saya nak buat dalam bentuk PDF lah. So saya nanti saya akan PDF-kan semua sebab kalau tengok yang saya punya video silibus ni banyak. Sekejap saya tengok balik. Dalam koleksi PowerPoint ni macam-macam. Billy William Theory, BTST, Candle, Chart Pattern, Elliott Wave, Fibonacci, Harmonic Pattern, Gantt Analysis semua. Kalau saya tukarkan kepada PDF, saya boleh macam buat dia sebagai dalam bentuk e-book lah kan, dalam bentuk e-book tapi nota-nota silibus sahaja. Tapi dengan satu syarat lah, sebenarnya dengan satu syarat. Jangan biarkan ianya terlepas daripada grup ini. Maksudnya saya takut nanti dia akan jadi public sharing. Orang tu share, orang ni share atas alasan kerahsiaan. Saya bagi kat kau je, kau jangan share kat orang lain. Orang tu pun cakap saya bagi kat kau, jangan share kat orang lain. Dan dia akan jadi seterusnya sehinggalah semua orang dapat. So saya tak nak yang macam tu je, that's why saya tak share. Tapi memang saya punya plan saya akan share lah nanti untuk ahli group. Tapi nak charge tak charge tu nanti saya tengok macam mana. Mungkin kalau saya letak harga sikit ke. Tapi kalau nak tengok kat video pun benda yang sama je sebenarnya. Okay. So macam itulah. Itu adalah benda yang nanti saya akan kupas one by one. Kalau ada masa saya akan pergi very detail lah. Kita pergi very detail sehinggalah kita nampak secara menyeluruh dan secara detail apa benda yang kita nak tahu. Bila dah habis yang ni semua, barulah kita masuk dekat emotion mastery. Dalam emotion mastery inilah kita nak tengok trading plan, kita nak tengok money management, kita nak tengok crowd psychology dan sebagainya. Okay. So saya ingat kita dah shoot dah overtime, sepatutnya sampai jam 11 je. So untuk last ada siapa-siapa ada soalan boleh tanya? Ada tak? Memang saya plan Zoom meeting memang sepatutnya saya buat setiap minggu tapi last week sebab saya puasa 6 so saya rasa macam tak larat sebab saya puasa direct seminggu kan. Dia kalau puasa bulan puasa dengan puasa di luar daripada bulan puasa ni lain dia punya kesan dia. So last week saya tak larat so saya tak buat last week. Sepatutnya sesi ni last week lah. Memang saya plan buat seminggu sekali lah Zoom meeting. Kalau tengok yang video-video sebelum-sebelum ni pun memang almost seminggu sekali kita ada buat Zoom meeting dan kita sentuh balik topik-topik yang saya dah kupas dalam video-video yang sebelum ni, cuma ada upgrade sikit-sikit lah. Market depth memang saya dah sentuh dalam topik Zoom meeting sebelum ni. Kalau tengok yang nombor 4 kalau saya tak silap, Zoom meeting group with traders, tengok bahagian topik dia tajuk QBP. Tapi yang Zoom traders punya video ni saya tak letak pula topik dia kat situ. Nantilah ada masa nanti saya akan letak topik-topik yang kita kupas dalam tu. Okay, so kalau ada soalan lagi nanti kita boleh discuss dalam grup Telegram. Kalau ada salah silap saya minta maaf, terkasar bahasa dan sebagainya. Semoga perkongsian pada kali ini bermanfaat dan membantu kita semua untuk trade dengan lebih berkesan. Kita sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.